Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memilih kita sebahagian daripada orang yang memenuhkan masjid-masjid, surau-surau, yang memenuhkan meraihkan majlis-majlis ilmu yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu majlis yang membesar dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambahan pula, majlis ilmu itu ada kaitan secara langsung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan hadirnya kita ke majlis ini, Allah dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya serta belas ihsan. Mudah-mudahan diampunkan segala kesalahan dan diberikan kekuatan dalam hati kita untuk terus kekal istiqamah dalam setiap amalan yang menjurus kepada keuntungan akhirat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan, kita teruskan kuliah tafsir kita. Kita sambung masih lagi dalam surah As-Sajdah. Tuan-tuan tengok muka surat yang ke-151. Kita akan bermula pada ayat yang ke-9 insya-Allah. Surah Sajdah juzuk 21, muka surat yang ke-151 kitab ni ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-9, summa, mim yang bersabdu. Semua mim yang bersabdu dalam Quran dia wajib didengungkan. Wajibul gunnah. Summa, 2 harakat. Sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Kalau berhenti di situ pun boleh. Tapi kalau meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Itu ada tanda sad lam ya tu kan. Sidi disuruh sambung. Jadi sambung bacaan lebih baik, lebih afdal daripada kita berhenti. Tetapi kalau nafas kita pendek, eloklah berhenti dekat situ. Takut nanti kan kita terberhenti lagi tak baguslah. Wa ja'ala lakumus sam'a, mim mati bertemu dengan ain. Ini hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi dalam bahagian mim mati ni senang je nak ingat tuan-tuan, tak ingat hukum tak apa, tak ingat nama ni tak ada masalah. Cuma kita pasti mim mati bertemu dengan ba dan mim mati bertemu dengan mim sahaja yang dengung. Orang lain tu semua tak dengung. Termasuklah mim mati bertemu dengan ain. Sebab dia izhar syafawi. Ataupun kita belajar daripada kaedah penulisan ini yang membantu kita untuk membaca dengan betul, iaitu semua mim yang mati seandainya ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa dengung. Kalau jumpa mim tu mati kemudian tak ada tanda matinya, maka kita kena baca dengan dengung. Itu kaedah penulisan. Wal absara, ba yang mati di tengah-tengah bacaan kita. Dia qalqalah sughra. Bila sebut qalqalah, maksudnya huruf tu bila kita baca dia ada bunyi detakan, lantunan suara. Jadi huruf-huruf tu melibatkan 5 huruf, qaf, ta, ba, jim dan dal. Wal absara wal afidah. Boleh berhenti di situ. Waqaf jaiz tu, jim tu boleh berhenti. Khalilam ma, baris 2 di atas bertemu dengan mim. Ini hukumnya idgham ma'al gunnah. Kerana huruf mim tu salah satu daripada idgham ma'al gunnah yang 4. Ya, waw, mim dan nun. Idgham ma'al gunnah maksudnya idgham masukkan ma'al beserta gunnah dengung. Masukkan apa? Masukkan bunyi nun yang mati pada qalilan itu. Itu bunyi nun qalilan ke dalam huruf mim. Jadi bila nun masuk jadi ke dalam mim, yang ada adalah bunyi mim. Sebab bunyi nun tu dah masuk dalam mim. Qalilam. Kemudian dengungkan ma'al gunnah. Lam. Itu idgham ma'al gunnah.
Atau kalau kita tak kenal nama hukum tu tak pasti, cuma tahu bacaannya pun alhamdulillah, kita tengok baris dua di atas itu. Mana-mana baris dua di atas atau baris dua di bawah yang kedudukan barisnya tidak selari atas bawahnya kan. Dia menyering tu, itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Di sini huruf mim, maka kita kena dengungkan. Mana-mana baris dua di atas atau baris dua di bawah yang kedudukan barisnya selari atas dan bawahnya sama lurusnya, maka itu tanda kita baca tanpa dengung. Qalilam, yang ini dengung. Qalilam ma tashkurun. Run tu man arid lisukun. Boleh baca dua harakat, dua gerakan jari atau empat. Qalilam ma tashkurun. Atau enam gerakan jari. Qalilam ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Jadi itu dari sudut ilmu tajwid. Maka tuan-tuan jadilah bacaan yang lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, mari kita tengok sama-sama dari sudut tafsirannya. Apakah mesej daripada ayat ini? Kemudian dibentuknya, Allah bentuk manusia dan ditiupkan ke dalamnya, ke dalam jasad manusia, sebahagian daripada ruhnya dan dijadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Sedikit sekali kamu bersyukur. Pada ayat thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kemudian dibentuknya dan ditiupkan ke dalamnya sebahagian dari ruhnya, yakni Allah tiupkan ruh daripada Allah, kepunyaan Allah. Allah menciptakan semayan benih manusia yang telah tumbuh di dalam rahim, dan di sanalah dibentuk dengan bentuk yang amat baik lagi sempurna. Lalu ditiupkan ke dalam janin itu nyawa yang boleh menjadikan janin itu hidup. Apabila roh telah berada dalam janin, maka berlakulah gerak-gerakan dari semasa ke semasa, sehingga apabila dia lahir ke dunia, dia dapat hidup terus bergerak dengan lebih pesat dan akhirnya boleh pula bercakap. Thumma sawwahu, kemudian dibentuknya. Bila berlaku percampuran air mani dengan ovari, kan, ovum ke ovari, dua tu bercampur, maka jadi terbentuklah janin, kan, terbentuklah sikit-sikit janin. Dia terbentuk bukan dengan sendirinya, tetapi sawwahu, Allah Ta'ala yang bentuk. Membesar, dibentuknya jadi kepala. Allah Ta'ala bentukkan tangan, kaki, jasad seluruhnya, anggota-anggota yang lain. Allah Ta'ala sawwahu, Allah Ta'ala bentukkan. Ada sebahagiannya tak nak dibentuknya, cacat namanya, kan. Tapi kebanyakan manusia lahir sempurna. Dah bentuk semua tu, manusia tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Ketika itu dia ciptaan yang biasa, jasad yang tak ada nyawa. Allah Ta'ala tiupkan ruh. Setelah pembentukan tu ditiupkan ruh. Daripada ruh itulah mula berlakunya gerakan-gerakan. Kalau ada jasad tak ada ruh, tak bergerak. Walaupun jasad tu dah besar, namun mati. Tetapi ditiupkan ruh, maka berlakulah gerakan. Ibu yang di luar yang mengandungkan anak tu terasa gerakan tu.
Kadang-kadang mencucuk ke kanan, kadang-kadang cucuk ke kiri, kadang-kadang ke depan. Termasuk suami, Allah Ta'ala beri kita nikmat merasakan kelahiran bayi. Rasa tu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pendengaran, penglihatan dan hati. Tak cukup dengan itu, belum sempurna lagi manusia tu. Allah Ta'ala jadikan pendengaran, penglihatan, hati, perasaan supaya dia lengkap menjadi seorang manusia. Kemudian lahirlah ke dunia. Tetapi hujung ayat tu Allah Ta'ala menyebutkan daripada penciptaan ini manusia, daripada tak ada apa-apa, daripada tiada kepada ada, daripada setitik air membesar menjadi janin, kemudian keluar jadi manusia, kocik, kanak-kanak, remaja, besar. Diberikan penglihatan sempurna, diberikan pendengaran sempurna, jiwa perasaan yang dapat merasa. Tapi qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur. Tak ramai orang yang bersyukur, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dapat dilihat dalam kehidupan kita hari ini. Memang tak ramai orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni bawah tuan-tuan. Bayi yang dilahirkan ke dunia ini dari perut ibunya tidak tahu apa-apa untuk menyatakan sesuatu. Kecuali yang tahu hanyalah menangis sahaja apabila lapar atau sebagainya. Didorong oleh naluri atau pembawaannya yang semula jadi. Namun demikian Allah telah mengurniakan beberapa panca indera yang dibekalkan kepada manusia. Di antaranya yang terpenting ialah pendengaran untuk menangkap suara, penglihatan untuk memerhati rupa, dan juga hati untuk memahamkan sesuatu yang didengar dan dilihat. Adapun pertumbuhan bayi itu pula berperingkat-peringkat. Mula-mula hanya dapat mendengar sahaja, belum dapat melihat. Dalam masa 3 hari dilahirkan, baru mulai akan dapat melihat. Kemudian beransur-ansur akan dapat memaham dan membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, sebagaimana yang dapat disaksikan. Maka kejadian manusia yang digambarkan seperti ini dengan menerima nikmat dan kurnia yang tak terpermanai banyaknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah membalas budi yang diterimanya itu dengan keingkaran dan tidak mahu berterima kasih. Itu yang banyak sangat kita jumpa ayat umpamanya dalam surah Yasin hujung-hujung, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat anna khalaqnahu min nutfah, kami jadikan dia itu daripada tak ada langsung, daripada air yang hina setitik. Air yang hina kami jadikan dia tu. Fa idza huwa awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tiba-tiba bila dia dah lahir, dia dapat nikmat daripada aku beri penglihatan, aku beri pendengaran, tiba-tiba dia menjadi pembantah kepada aku. Allah lahirkan kita ke muka bumi ni tuan-tuan dalam keadaan kita tak mampu buat apa-apa. Kan? Kalau ditakdirkan umat kita tinggalkan kita, mati kering kita kat situ. Tapi Allah Ta'ala letak dalam jiwa ibu kita satu perasaan. Bukannya ibu kita, semua yang nama dilahirkan oleh makhluk ni, hatta lahir pun daripada haiwan yang memakan daging, singa dia tak makan anak dia balik, dia ada satu perasaan. Semuanya adalah lontaran daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Imau dia tak makan anak dia. Termasuklah manusia. Tapi sebahagian manusia akhirnya bila lahir, dia engkar, dia tak nak menyembah Allah, dia lupa rezeki yang Tuhan beri. Kalau lahir-lahir sampailah umur 30 tahun tak ada pendengaran, susah. Ataupun tak ada penglihatan, buta, susah. Ataupun lahir-lahir dalam keadaan tak ada rezeki, Allah Ta'ala jadikan kita akal dan hati tidak berperasaan. Tuan-tuan, kita tak macam itu. Kita lahir dapat semua tu.
Pendengaran kita sempurna, alhamdulillah, penglihatan kita sempurna. Rasa hati jiwa kita pun dapat merasa dengan betul, dengan baik. Tapi malangnya kata Allah, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat di kalangan hamba-hamba-Ku ni yang bersyukur. Mudah-mudahan kita bukan daripada kalangan yang ramai yang tak nak bersyukur tu. Mudah-mudahan kita daripada kalangan orang-orang yang sedikit ini. Itu sebab dalam urusan keakhiratan, dalam urusan yang melibatkan akhirat, orang tak apa nak suka cerita akhirat ni. Bila kita cerita akhirat kan dia kata cerita-cerita ni tak seronok. Dia jadi benci, dia jadi menyampah lah. Menyampah tu dapat dilihat dengan kata-katanya, dengan mimik muka kadang-kadang. Sikit-sikit cerita akhirat, sikit-sikit cerita akhirat. Duduk dalam muka bumi ni. Itulah dunia ni. Mati tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai kau. Ingat boleh buat pandai-pandai kau. Nasib kita di akhirat nanti banyak bergantung dengan apa yang kita buat dalam muka bumi. Sebab negara dunia ni adalah negara tempat kita diuji, tempat kita beramal. Kalau kembali dalam keadaan, kalau kita sumbatkan dunia atas dunia ni, di akhirat besok kita takkan dapat apa. Dunia ni Tuhan jadikan bukan untuk mencari dunia, tetapi dunia ni Tuhan jadikan untuk kita memburu akhirat. Dalam keadaan kita menggunakan segala nikmat yang ada atas muka bumi ni untuk kemudahan kita mencari akhirat. Bukan digunakan untuk mencari dunia. Jadi dunia ni Tuhan tundukkan segala-galanya untuk kemudahan kita mudah beribadah sampai kepada Allah. Orang-orang yang cerdik dia dapat melihat semua tu. Segala kemudahan atas muka bumi ni apapun bentuk dia, dia akan olah supaya akhirnya menjadi keuntungan untuk akhirat dia. Adapun orang-orang yang tidak berakal, maka digunakan dunia, habis kat dunia ni habislah. Dan di akhirat dia kembali dalam keadaan muflis, kosong, tidak ada apa-apa untuk dibawa kembali di hadapan Allah. Ketika itu barulah nanti dia akan menyesal. Akan keluar ayat yang diharapkan. Nanti kita akan jumpa ayat bagaimana penyesalan orang-orang yang Allah Ta'ala berikan segala nikmat untuk memudahkan dia beribadah kepada Allah. Tetapi dia tidak melaksanakan ibadah pada Allah. Dia lupa janjinya di alam azali lagi. Akhirnya dia kembali kepada Allah dalam keadaan yang serugi-rugi manusia. Serugi-rugi manusia. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala zalika huwal khusran. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugikan diri dia dan merugikan ahli dia, ahli keluarga dia. Ala zalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, itulah serugi-ruginya. Orang yang paling rugi yang nyata, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi kita jangan sampai begitu tuan-tuan dan puan-puan. Kita doakan diri kita, isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik, kaum keturunan kita mudah-mudahan kembali mendapat keridaan Allah dan ditempatkan dalam syurganya insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-10, wa qalu a iza dhalalna. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi ha inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Dahlah semuanya diberikan oleh Allah. Daripada tak ada jasad diberikan jasad. Anggota disempurnakan melalui proses pembesaran yang biasa, yang normal, sampai berakal, sampai macam-macam keperluan lain dia boleh boleh bawa diri dah. Semuanya hasil nikmat daripada Allah. Jasad yang sempurna, kemudian dikelilingi oleh kemudahan-kemudahan dunia yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Dia tak nampak tu semua. Dia tak nampak jasad yang dia ada ni, yang tak kekal lama ni. Dia tak nampak rezeki-rezeki, gaji, kereta, rumah, kawan-kawan, segala yang ada sekeliling. Semuanya adalah pemberian daripada Allah. Tapi malangnya dia tak rasa itu datang daripada Allah. Qala innama utituhu ala ilm. Dia kata ini datang ni sebab aku ni ada kelulusan, dapatlah gaji besar.
Dapatlah beli kereta besar, dapatlah beli rumah besar, dapatlah beli peti ais besar, dapatlah beli isteri besar, semua besar-besar. Ha. Kena aku cerdik, aku belajar dulu. Ini yang Allah Ta'ala sebut. Fa'iza massal insana dhurrun da'an. Bila manusia itu susah, beryoyo adalah doa pada. Summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Bila dia susah manusia ni, beryoyolah dan doa aku. Sungguh-sungguhlah dia doa. Kemudian apabila kami kurniakan nikmat daripada kami, tiba-tiba dia berkata innama utituhu ala ilm. Ni datang kerana ilmu aku, kerana usaha aku, kerana perancangan aku, kerana macam-macam yang aku buatlah. Bal hiya fitnah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan itu semuanya adalah ujian, kata Allah. Mereka ramai manusia walakin aktsaruhum la ya'lamun. Dia tak sedar tu. Dia tak tahu tu. Sebenarnya itu adalah dugaan daripada aku, kata Allah. Ramai manusia yang tak sedar. Keliling-keliling kita ni tuan yang ada semua ni, kesenangan-kesenangan ni, semuanya daripada nikmat Allah. Ujian daripada Allah, tapi manusia tak sedar. Rumah yang elok, yang selesa, kau banding dengan rumah orang lain, ya Allah. Orang di Palestin tak ada rumah, kena bom, duduk bawah kemah. Ataupun di Mesir tak kena bom, tapi tuan-tuan pergi Mesir. Sahabat-sahabat yang pernah pergi Mesir tengok. Biasa keadaan di dinding-dinding bangunan ni diikat memanjang tuan duduk bawah tu. Situlah periuk dia, situlah kuali dia, situlah selimut dia, situlah segala-galanya. Keadaan kita lebih baik daripada mereka. Tetapi kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang yang duduk bawah tu, bawah ni, bila azan, dia keluar daripada kemah tu dalam keadaan berdebu. Dia boleh subuh berjamaah, dia boleh zuhur berjamaah, sampai isyak dia boleh berjamaah. Lepas tu balik duduk, balik tidur bawah tu kesejukan dengan selimut tabah. Selimut tu kalau ditanya lah, sebulan ngitai tak hilang ke debu ngitai sebulan ada debu tu lagi. Mereka balik boleh sujud pada Allah Ta'ala. Kita duduk kat Malaysia ni, susah nak jumpa abuk, nak tunggu sebulan baru ada abuk. Vacuum sekali habis, tak sampai sebulan. Vacuum satu hari habis. Berbanding dengan mereka sebulan ngitai-ngitai, ada lagi pasir debu. Tapi kita tak boleh sujud di hadapan Allah Ta'ala. Sebab kita lupa semua nikmat ni. Kita ada kenderaan yang boleh menyampaikan kita ke masjid, ke surau dengan mudah, cukup mudah. Berbanding orang tu berjalan kaki, jauh nak sampai ke masjid, mereka sampai juga ke masjid, sampai juga ke surau. Kalau benda-benda ni kita tak ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kita termasuk dalam ayat tadi. Orang-orang yang bal hiya fitnah walakin aktsaruhum la ya'lamun. Itu semua fitnah daripada Allah. Orang sana pungutlah kotak-kotak, pungutlah tin-tin orang Arab tu. Macam-macam yang dibuat untuk mencari rezeki, nak beli aish, roti, makanan asasi dia. Kita tak sampai macam itu. Setiap bulan ada gaji kita. Kok tak bergaji pun anak bagi gaji kita. Ada yang rezeki kita. Tak sesusah mereka. Tapi kita lupa semuanya itu adalah datangnya daripada Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang bagi kamu makan rezeki dan anak-anak kamu semua tu kami yang bagi, kata Allah. Itu tak dapat kita baca dengan mata hati kecil kita. Dan ramai manusia tak boleh membaca itu semua. Akhirnya dia lalai dengan kehidupan dunia dia. Dan dia tidak dapat nak menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak kala dipanggil, dia mendengar azan, maka dipekakkan telinganya. Dia melihat bangunan masjid yang besar-besar, maka dibutakan matanya. Dia mendengar nasihat daripada orang ramai, kadang-kadang datang bertawa masjid atau sahabat yang berborak, dibekukan hatinya. Masuklah di dalam golongan orang-orang yang diuji oleh Allah dan orang-orang yang gagal dalam ujian. Kita mohon pada Allah dengan sebab kita baca Quran ni, kita tengok tafsir dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hati kecil ni sentiasa sedar, hidup, dia bernyawa dengan baik dan dia sentiasa memberikan pengajaran-pengajaran, ingatan-ingatan yang baik untuk hati, untuk diri kita, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi orang akhirnya waqalu aiza dalalna fil ardi. Berkatalah orang-orang yang kufur itu, orang yang ingkar, kufur ni ingkarlah. Apabila badan kita telah hancur luluh dalam tanah, adakah kejadian kita akan dibaharukan, dihidupkan kembali?
Sebaliknya mereka menyangkal mengenai pertemuan dengan Tuhan mereka. Ramai orang yang tak bersyukur ni sejak dahulu lagi sampai sekarang, mereka berkata, kalau badan dah hancur, dah mati jadi tanah nak, boleh hidup balik ke? Kita tengok dulu tuan-tuan huraian daripada Ustaz Ahmad Sunaji. Setelah Allah menyebutkan perkara kenabian, iaitu pokok keimanan yang ketiga, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah dilantik menjadi nabi dan rasul, serta ditugaskan supaya memberikan peringatan kepada kaumnya, sebagaimana pada ayat 3 yang terdahulu berbunyi, litunziru qauman ma atahum min nadhirim min qablik, untuk engkau peringatkan kepada kaum yang belum didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau. Dan juga setelah disebutkan perkara keesaan, iaitu pokok keimanan yang pertama, di mana Allah menyebutkan pada ayat 4 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah itulah yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Maka disebutkannya pula di sini pokok keimanan yang kedua, iaitu hari kebangkitan. Yang pertama keesaan Allah, yang kedua cerita tentang hari kebangkitan. Kerana ada orang yang kufur itu tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan dengan mengatakan, apabila badan kita telah hancur luluh di dalam tanah, adakah kejadian kita akan dibaharukan, dihidupkan kembali? Keheranan mereka ini menyebabkan mereka menganggap tidak masuk akal orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Mereka kiaskan kudrat Allah itu sama seperti kudrat manusia. Yang inilah menjadikan manusia kufur. Dia daripada tak ada apa-apa, duduk dalam perut ibu dia, kosong, keluar pun zero, tak ada apa-apa. Kalaulah tak dikurniakan oleh Allah Ta'ala segala nikmat, penglihatan, pendengaran, hati yang disebutkan tadi, maka manusia ni tak ada nilai langsung. Dia akan kaku macam tu. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala akan hati, penglihatan, pendengaran, dia kufur pula dengan Allah. Kemudian pula dipikirnya Allah Ta'ala itu mengikut fikirannya. Diadili Allah Ta'ala itu mengikut pengadilan dia, mengikut akal dia. Nak disamakanlah kemampuan Allah Ta'ala itu dengan kemampuan manusia ni. Ni orang tak apa nak ingat ni. Orang yang tersesat dalam berfikir. Dia nak samakan Tuhan tu, dia memikirkan hal Allah Ta'ala tu mengikut fikiran dia. Sedangkan dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah beritahu dah, kau daripada tak ada, daripada tanah, dan jadikan daripada air, masuk dalam perut mak kau 9 bulan, kau keluar tak ada apa-apa, dia bagi kau telinga, dia beri kau mata, dia bagi kau hati, kemudian dia beri kau rezeki itu. Itu pun dia tak nampak kehebatan Allah Ta'ala tu. Allah menceritakan semuanya itu supaya manusia tu nampak Allah Ta'ala tu lebih hebat daripada dia. Dialah Tuhan yang mengurus, mentadbir segala-galanya, termasuk diri dia, manusia itu. Tetapi manusia tak boleh fikir, dia tak nampak. Akhirnya dia fikir Tuhan tu macam dia. Macam mana nak hidup balik dah mati ni? Kat situ kan dia punya kesesatan tu. Berfikir kerana tidak dipandu oleh wahyu. Memang Allah Ta'ala kurniakan kita manusia ni akal. Tetapi akal tu belum cukup untuk bawa kita kepada jalan kebenaran. Kadang-kadang dia jadi salah. Kalau dia tidak dipandu dengan wahyu daripada Allah. Itu sebab Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Rasulullah dan pengajarannya untuk semua manusia. Bukan untuk Rasulullah seorang-seorang. Supaya apa? Supaya manusia setiap kali dia berfikir, dia bertindak, dia buat keputusan, dia nak buat apa saja dalam hidupnya, dia mesti melihat kepada Al-Quran dulu. Kerana Al-Quran adalah asas untuk dia menentukan segala-galanya dalam kehidupan dia. Berfikir, bertindak, semuanya nak kena suluh daripada Al-Quran. Barulah kita selamat. Bila orang lupa kepada Allah, lupa kepada kalam Allah, Quran yang Tuhan turunkan, maka dia fikir ikut akal dia sendiri. Itu sebab hari ini tuan-tuan dan puan, ramai orang berfikir tamu ke bumi ini, fikir ikut seronok dia, ikut logik akal dia. Kadang-kadang logik itu betul, kadang-kadang logik itu bertentangan dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala.
Betul lah di sudut dunianya. Tetapi mereka ini telah meminggirkan akhirat. Oh, tak nak fikir langsung. Fikir hal dunia je. Diutamakan dulu dunia ni daripada akhirat. Itu sebab akhirnya apa saja yang keluar daripada kepala dia mesti fikir apa keuntungan dunia dia. Kalau tuan-tuan nak tengok orang yang melebihkan dunia, iaitu orang yang dia fikir hanya fikir dia apa keuntungan yang dapat di dunia dia, dan dia mengesampingkan akhirat. Besok bila dia meninggal, dia tahulah apa yang dipikir dulu sikit pun tak bawa kebaikan untuk hidup akhirat. Kalau dia mati kat sini besok, dekat akhirat dia takkan mati-mati lagi. Dan apa yang dipikir dulu utama ke bumi ni, fikir seronok dia, fikir keuntungan duniawi dia akan dapat lihat sendiri, dan di akhirat dia akan menyesal. Jadi orang ni berpunca mula-mula dia tak yakin dengan Allah dan dia tu akan mati. Sebahagian orang cakap macam ni, sebahagian orang tak cakap, tapi cara dia menjalani kehidupan tu seolah-olah dia tak yakin kepada sebuah kematian. Keluarlah ayat, "Aiza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid." Dah mati jadi tanah, hidup balik ke? Banyak sangat ayat Quran ayat yang macam ni dalam Quran tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aiza mitna wa kunna idhaman, aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman, aiza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul na'am wa antum dakhirun fa innama hiya zajratun wahidatun fa idza hum yanzurun. Itu dalam surah Saffat. Adakah bila kami dah mati, dah jadi tanah, tulang-tulang dah hancur, lama ba'uthun, kami akan dibangkitkan kembali? Allah Ta'ala, qul na'am wa antum dakhirun. Awa aba'una al-awwalun, ayah-ayah kami yang dulu mati pada kami, takkan dia pun boleh hidup balik? Ini keluar perkataan-perkataan ni. Allah Ta'ala, qul na'am wa antum dakhirun fa innama hiya zajratun wahidah fa idza hum yanzurun. Betul, ya, kamu akan dikumpulkan balik. Hanya dengan sekali tiupan saja kamu bangkitlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu akan dibangkitkan. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Maka manusia bawalah macam-macam perumpamaan, macam-macam ceritalah di hadapan Allah. Sedangkan qala wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dia buat macam-macam perumpamaan kepada kita, kata Allah. Wa nasiya khalqah, dia lupa asal-usul kejadiannya. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Allah Ta'ala tanya, siapa yang tumbuhkan tulang-tulang ni balik, hidupkan balik? Allah Ta'ala jawab dalam surah Yasin, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah yang menghidupkan balik tulang-tulang dah hancur dah ruput ni, bangun balik Tuhan yang menjadikan dia di awal-awal dulu. Allah Ta'ala itulah. Allah Ta'ala jawab dalam surah Yasin tu dengan jelas. Besok Tuhan yang menjadikan awal-awal dulu kamu tu, dia jugalah yang menghidupkan kamu kembali. Dan manusia-manusia ini yang engkar dengan dan kufur dengan Allah Ta'ala ni, besok bila dia kembali kepada Allah, dia akan menyesal. Sebelum itu kita tengok tuan ayat yang ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, kamu dimatikan oleh malaikat maut Israel yang telah diwakilkan kepadanya untuk mematikan kamu, kemudian kepada Tuhan kamu dikembalikan. Di sini Allah menyuruh Rasulnya supaya mengatakan kepada kaumnya yang kufur itu, kamu akan dimatikan oleh malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa kamu, kemudian kamu akan dikembalikan menemui Tuhan kamu. Lafaz yatawaffa artinya mematikan dalam ayat ini dalam segi bahasa iaitu menunaikan tugas dengan tepat mengikut waktunya, tidak tercepat dan tidak terlambat. Bermakna malaikat maut yang mencabut nyawa telah menjalankan tugasnya mengikut bilangan umur yang ditetapkan mengenai kematian seseorang.
apabila sudah sampai ajalnya, tidak dapat diundurkan dan tidak dapat dicepatkan walaupun sesaat, bahkan mengikut waktunya yang telah ditetapkan. Kemudian apabila mereka itu telah dimatikan, akan dibangkitkan pada hari kiamat berkeadaan hidup sebagaimana hidup di dunia sebelum mereka dimatikan. Di akhirat mereka akan diberi pembalasan. Siapa yang baik dibalas baik dan siapa yang jahat dibalas jahat. Tuan-tuan, kita ni tak pernah mati. Yang kita tengok orang mati. Kita memang tak pernah mati, tapi banyak kali dah kita menyaksikan orang-orang yang mati. Setiap kali kita melihat orang-orang yang mati, setiap kali itulah kita tak pernah tumbuh kesedaran dalam hati ni. Tak pernah terfikir, sebab kita hanya memikirkan pada hari kita melihat kematian, kita hanya tengok jasad tu dah tak ada bernyawa dah. Kemudian kita tengoklah ahli keluarga si mati tu. Kita tengok menangis, sedih, muram. Kita pergi kubur, tengok orang ambil jasad masuk dalam kubur, tanam. Lepas tu imam baca talqin, baca doa. Lepas tu kita balik beramai-ramai ke rumah. Bila sampai di rumah, kita jumpa roti bakar, orang rumah kita buat. Makanlah roti bakar, hilanglah cerita orang mati tadi. Kejap hilang Tu kawan ajak ngetir pula. Ngetir kita pula ke potang, dapik pula goreng pisang panis. Hilanglah cerita orang mati tadi. Kejap pun dah hilang sedikit pun kematian tu tak beri kesedaran. Sebab apa? Kita melihat kematian dengan mata kasar kita. Mata hati kita dia tak sedar pada ketika itu. Dia tak sampai menembusi apa yang Allah Ta'ala kendaki. Kan? Cubalah kita fikir, mati lepas tu nak ke mana apa itu? Tuan-tuan, kita nak mudah fikir janian lah. Cuba kita fikir, kita tak mati lagi, masa kita sakit. Apa harapan kita masa sakit? Ya Allah, seksa nyawa kita sakit-sakit. Sakit gigi lah, itu menyeksakan tu. Ya Allah, adakah orang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, seronoknya sakit ni. Kau sakitkanlah aku sampai mati besok. Tak ada. Berdoa, ya Allah, seorang kalau tak elok ni macam mana? Nak pergi balik kampung ni macam mana? Nak makan kenduri ni macam-macam. Apa harapan tuan-tuan? Harapan tuan-tuan kita tu nak sembuh segera. Tak ada orang sakit berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, sungguh nikmat menjadi orang yang sakit. Sakitkanlah aku, ya Allah, sampai hari kematianku. Memang tak ada doa macam tu. Orang kuat beramal pun rasa tak ada doa macam tu. Dia nak sihat sebab dia nak beramal dia sebelum. Ada doa tu. Ketika sakit tu tuan rasa, ya Allah, cuba fikir, kalaulah tak sembuh-sembuh. Masya Allah, susah tu. Hari pertama tak elok lagi, hari kedua tak elok lagi, risau tu. Ya Allah, tiga tak elok lagi. Ya Allah, besok ni tak peduli ni macam mana ni, tak sakit-sakit jadi ni. Tak boleh bongkar ni, tak elok-elok lagi. Tuan-tuan, perasaan ketakutan itu, harapan untuk sembuh tu, dia akan ada pengakhirannya. Sekali lagi kita tak ditakdirkan mati, ke dunia ni ketakutan, kesusahan kita tu, akhir dia ada. Allah Ta'ala bagi juga. Kalau sakit, dia bagi sembuh. Ada penamaan si baik. Sakit je tu, akhirnya baiklah. Kalau bukan kematian itu, Tuhan tentukan sebagai penamaan. Banyak kali dia sakit. Poning kepala ada poning, sampai ni poning, sakit, poning. Lepas tu lah, tak hilang-hilang poning tu. Daripada umur 18 tahun, poning sampai ke 60. Poning jadi bengong, jadi biol. Aduh, itu kepala kita. Itu sakit gigi. Sakit gigi panjang. Dah campur pula. Bengong campur dengan sakit gigi. Aduh lagi dah. Seliuh pula. Sekali kita pelecok, seliuh tangan. Seliuh sampai ke tua. Seliuh. Tak elok-elok. Itulah apa lagi. Sakit lah ke tengok. Berdongeng. 50 tahun berdongeng ke telinga tu. Tak elok-elok. Macam tu. Ada macam tu. Itulah konon lah kata-kata. Apa lah konon kata-kata tangan ni salah apa. Ni salah sabun. Kata-kata. Berpuluh tahun kata-kata. Tak elok. Dah berapa banyak dah penyakit simpan tu. Kalau kita nak kira penyakit-penyakit yang Tuhan beritahu ni dah banyak dah. Tapi mana boleh semua tak ke mana-mana dihumbeh oleh Allah Ta'ala. Humbeh pula, dibuang oleh Allah Ta'ala. Ada penghujung Tapi tuan-tuan, bila kita dah mati esok, kita susah. Kok susah? Susah tu tak ada penamat Selama-lama lah kita susah. Kita terbayang kalau ketika tu kita ditakdirkan ke neraka, kita akan ke syurga, ke neraka lah selama-lama. Kalau betul lah kita ada ke syurga Allah, tapi puluhan tahun dalam neraka Allah tu, kok kita beriman? Tak apa Ustaz, janji kita beriman. Iyo, tapi puluhan tahun, 1 hari 1000 tahun, berapa tahun nak dalam neraka Allah?
Ha? Kalau boleh masuk balik ke dalam syurga, telah tak tahu berapa tahun baru ke dalam syurga. Kalau rasa tak apa Ustaz, besok dalam syurga, balik nanti ambil penuh rokok tu, cuba letakkan songit yang ke tangannya, berapa lama? Tahan tak 1 hari? Kalau 5 minit pun tak tahan, 1 minit tak tahan, macam mana nak nanggung kemudian dan neraka Allah tu lama? Kalau tak masuk dalam syurga langsung, selama-lamalah dibakar oleh Allah Ta'ala dalam keadaan hidup, tak mati-mati, selama-lamalah. Alangkah tak cerdiknya kita bila kita tahu itu semua, tetapi kita membatukan diri, mendiamkan diri, tidak berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan ahli keluarga, isteri yang kita sayangi, anak-anak yang kita ada selama ini hidup elok dalam muka bumi ini, kita biarkan dia besok untuk dibakar dalam neraka Allah. Sedang Allah Ta'ala pernah menyebutkan, innallaha laysa bidhallamin lil abid. Allah Ta'ala tak pernah menzalimi hamba-Nya. Diturunkannya Rasul, diberikannya panduan Al-Quran, diberikannya ada ulama-ulama, guru, ustaz-ustaz, mengingatkan kita sepanjang tahun, diingatkan kita neraka, diingatkan kita syurga, dosa, pahala, apa yang perlu kita buat, tetapi kita tidak ambil kira itu semua. Sahlah sebenarnya. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Itulah maksud ayat. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tak pernah menzalimi mereka. Mereka itu sendiri sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Itulah tuan-tuan yang zalim pada diri kita. Kerana tak ingat, tak mandang itu semua. Jadi kematian yang ada itu sepatutnya makin mengingatkan kita kepada diri kita sendiri yang besok kita akan melalui pengalaman yang sama seperti si mati. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita sadar ni, bila jumpa orang mati, sepatutnya makin bertambah amalan kita, kan? Itulah. Jadi kita ni tak jadi jahat. Sebelum mana kita bincang dulu kan, kita dah bincang dulu. Kita ni jadi jahat sebab adanya syaitan, adanya iblis. Sebab itulah kena ibadat, bergantung banyak-banyak pada Allah. Mohonlah ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu kita ni tak berapa nak kuat. Kalau kita sedar kita lemah, kita mengakui kelemahan kita tu dah cukup bagus. Itulah dia hamba. Hari ni tak sadar diri, dah lah lemah, dah lah tak kuat, dah lah tak mampu menahan tekanan syaitan iblis. Dia tak rasa apa-apa, dia rasa dia hebat dia. Itu orang yang tak ingat, hamba yang kufur. Kita mesti jadi hamba yang ingat, kita tahu kita tak apa nak kuat. Desakan, asakan daripada nafsu, syaitan, iblis. Sebab itu setiap kali kita salah, kita terlanjur, Allah Ta'ala ajar kita, astaghfirullahalazim, fa'atarafna bizunubina. Kita mengakui dosa yang kita buat itu di hadapan Allah. Bila kita mohon ampun, mohon maaf, tak payahlah kita pergi susah. Manusia pun bila kita buat salah dengan dia, kita mohon ampun, maaf, lembut hati manusia. Ini pula Allah yang lebih menyayangi kita, seperti mana perasaan kasih sayang yang ada dalam jiwa manusia itu, Allah Ta'ala lebih hebat lagi daripada itu. Sampai dosa kamu sebanyak buih di lautan pun aku boleh ampunkan, kata Allah Ta'ala. Itu sebabnya atas muka bumi ni tuan-tuan, hidup mestilah kena ingat selalu, mestilah tunjukkan pada Allah, kita tak boleh hidup tanpa Allah. Kita kena beritahu dia kita ni banyak melakukan kesalahan. Jangan rasa kita ni handal, kita ni hebat. Lama-lama akhirnya kita akan jadi orang yang kufur tanpa kita sedari. Biarlah kita hidup dalam keadaan kita ingat diri kita yang sebenarnya. Barulah kita boleh hampir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Itu ayat yang ke-11. Dan akhirnya tuan-tuan, pada ayat yang ke-12, kalau sekiranya engkau lihat, engkau akan hairan ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepala kepada Tuhan mereka seraya berkata, wahai Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar seruan Rasul. Sebab itu kembalikanlah kami ke dalam dunia supaya kami kerjakan amalan yang saleh. Sesungguhnya kami sekarang sudah yakin. Barulah nak menangis di hadapan Allah Ta'ala. Tak payah tuan-tuan, tidak ada guna tangisan di hadapan Allah di hari akhirat. Tangisan itu mesti ada atas muka bumi. Kesedaran itu mesti ada atas muka bumi ni. Itu sebablah tuan-tuan, sebelum kita menangis atas muka bumi ni, menangis di akhirat, menangis di atas muka bumi ni. InsyaAllah
Orang yang banyak menangis atas muka bumi ni, dia tak akan menangis di akhirat nanti. Falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Allah Taala sendiri sebut dalam Quran, hendaklah engkau ketawa sedikit, banyak-banyaklah menangis atas muka bumi dengan maksud menangisi kesalahan-kesalahan kita, ketidakkemampuan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang kena ada setiap hari, tuan-tuan. Dalam setiap pergerakan kita, walaupun kita syukur masa tu, kita kena ingat semua ni adalah pemberian daripada Allah. Walaupun kita susah masa tu, semua ni adalah ujian daripada Allah. Kalau ini dapat kita bawa setiap detik dan saat dalam kehidupan kita, perasaan ni wujud, Allahu Akbar. Ketika kita senang, kita sadar, ya Allah, orang ini bertambah-tambah rezeki ni. Makan dengan anak-anak kan, dapat pula siakap 3 asar. Makan. Ingat deh, ya Allah ya Tuhanku, lelah mati hari ni siakap kau bagi 3 rasa pula tu. Si baik 3, kau 8 rasa ni pentan kat sini. 3 rasa kat situ. Itu pun ya Allah. Tuan-tuan bayangkan masa tu kita makan anak beranak. Anak-anak semua kita ada, kumpul ada rezeki kita. Isi anak-anak semua ada wali itu. Kita makan ramai. Macam mana perasaan tu? Allah gembira nikmat besar daripada Tuhan. Mana ada orang makan sedih yo. Siakap 3 rasa kita makan hari ni. Tak ada sedih dah. Suka. Ya Allah ya Tuhan. Izinkan Tuhan pula. Orang tak dapat manjik. Selalu panih kat orang bawah ni. Duduk kat pilah tak panih yo kan. Izin kat Tuhan manjik kemudian harian. Ya Allah jabur rasa. Pergi tengok daun teh. Tengok kambing. Kotak-kotak kepala kambing situ. Main situ. Ya Allah seronok Sekali dapat pergi sana. Itu semua ditakdirkan Tuhan tu. Bawa kita ke situ. Kok masa tu rasa ya Allah besar nikmat kau ya Allah. Sini kat Cameron Highland ya Allah. Kalau murah rezeki ya Allah, manalah tahu ya Allah. Kalau aku ni tak sampai dah, manalah tahu ya Allah. Hai aku minta ya Allah. Kalau kau tak bagi tak dapat apa-apa ya Allah. Aku tahu aku sampai pun sini sebab engkau ya Allah. Ini kat Cameron ya Allah. Manalah tahu kat Allah kau nak hantar aku ke New York lah. Tuan-tuan. Kita macam dengan Allah Taala macam mak kita buat. Allah Taala pandang ya Allah, sian nombor ni tak sampai ke New York dah, gaji kau sebulan 1,000 ya. Nak lepas kamera ni anak kau bawa tu kan. Kita kau dapat rasanya tu yang jadi seronok hidup tu. Allah ya Allah hai. Apik bisnya tak terfikir sampai pergi Istanbul tu kan. Anak lah bawa ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku dah sampai ke Istanbul lah. Orang khabar Cina ramai orang Islam macam mana Roman ni ya Allah. Sampailah ya Allah ya Allah hai kalau duit dia ni ya Allah tak sampai. Pulanglah ke kau ya Allah. Kalau kau sampai alhamdulillah. Tak sampai nak buat macam mana tapi ya Allah sampailah. Macam tu lah. Ya Allah siang ni tengok aku. Ini tak minta langsung. Jobo itu lain macam. Dia rasa joki dia kata dia buat dia yang cari duit, dia rasa anak-anak ini dia yang ajar lu. Sudah duduklah kat orang bawah ni 9 ni. Duduklah situ lama. Allah Taala mandang. Ramai lagi orang yang lebih baik daripada kita. Kau ni tak sadar diri kita dia. Tak payahlah dah. Kita anak-anak kita sendiri yang tak sadar diri pun kita main nak melayan ni. Kita jabur dia kan. Tengok anak yang elok, yang baik yang kita. Sikit-sikit, Mak, mana nak letak kuadi ni? Mak, anak tu yang kita sayang. Itu yang kita nak rasa tu. Bondo-bondo macam ni tak payah mikir. Dia kena rasa dengan mata hati. Kan? Besok, orang-orang ni ada ni. Barulah dia menangis depan Allah. Dia sebut Rabbana Absarna. Ya Allah, kami dah jihad dengan jelas dah. Kami dengar, kembalikanlah kami tamu ke bumi ya Allah. Kami nak beramal ya Allah, betul lah kau cakap dulu. Dah mati je ni kan. Payahlah kan nak hidup balik. Tak payah beramal ya Allah. Mana aku lepas ni? Kan pada ketika itulah Allah Taala ingatkan kita dalam Al-Quran. Walau tara iz wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Allah Taala sebut kalaulah kamu tengok ketika mana iswuqifu 'alan nar, manusia ni dimasukkan dalam neraka Allah. Faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya Allah, langkah malang cik kami ya Allah. Kau kembalikan balik kami ke dunia ya Allah. Wala nukadzibu bi ayati rabbina. Kami lepas ni kami tak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami lagi ya Allah. Wa nakuna minal mu'minin. Kami pasti akan jadi orang beriman.
Allah Ta'ala pun sebut ayat berikut ni. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Bahkan mereka telah menunjukkan keengkaran mereka sebelum ni. Payahlah, sebelum ni aku dah tengok dah macam mana yang kau buat. Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Allah Ta'ala sebut memang sah. Walau ruddu, kalau dikembalikan balik ke muka bumi ni, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Mereka pasti akan melakukan perkara yang sama. Mereka ni semua adalah lakadzibun, nipu, pembohong semua. Bohong semua. Dengan maksud mereka akan kekal dalam keadaan begitu, menerima penyesalan, disumbat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tuan-tuan, cukuplah untuk pagi ini, dah 7.25. Hari ni hari Ahad, hari mesin rumput sedunia. Jadi kita hari nak berkomeh. Kita cikgu ni hari Sabtu Ahad dah hari nak berkomeh. Hari Ahad ni yang paling besar ni, hari Sabtu kan orang asyik kenduri ya. Hari Ahad jarang buat kenduri sebab sekali nak sekolah balik dah kerja, orang latih, orang tahu dibuat kenduri hari Sabtu. Kita makan menterarah hari Sabtu tu. Tak dapat kita nak ngomeh. Kalau satu jemputan tak apa lagi. 3 rompek, rombau, kampilah ke Putrajaya, balik-balik ke sini. Tak pergi kan orang nak ajak, kena pergi tuan-tuan. Jemputan tu sebahagian daripada hak saudara-saudara kita yang Islam. Kalau tak sakit kena pergi. Biar ada 7, 8, pergilah. Yang pertama tu kita sapulah sepinggan 2. Yang kedua tu makan buah limau. 3 tu makan batik. Tu makan sayur yo. Jangan tak tunjuk muka tu orang. Kadang salah tu. Ada empek ni Ustaz, saya pergi 2 dah. Kat mana? Kat orang bawah yang Malaysia panjang perut saya. Dia ingat pergi tu untuk makan ke? Tak tuan-tuan, meraihkan sahabat kita. Dia tunjuk tengok muka tu, senang hati sampai. Kalau orang tak jemput, tak apa, lagi senang hati kita. Yang orang jemput tu susah hati kita. Yang orang jemput, kita wajib pergi tuan-tuan. Jangan tak pergi tanpa sebab. Kan? Memenuhi undangan itulah nanti yang jadi akhirnya, kerana undangan yang sedikit tu kita penuhi, besok kita penuhi dia datang, kita sakit dia ziarah, sampai hari kematian kita, dibawa kita sampai ke kubur. Dia ingat semua tu, saudara ni dulu dan jangan ajak ke mana pun dia pergi. Besok hari kita perlu, dia meraihkan kita, dia akan datang. Jadi hari Sabtu memang tak boleh nak kerja kan. Hari Ahad ni hari kita macam-macam nak buat. Cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kasar bahasa tuan-tuan. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan kita doa pada Allah sampailah kita khatam ayat ni kan. Dah tinggal 9 juzuk lagi tuan-tuan. Tapi kita ambil ni dah 10 tahun dah daripada juzuk 13 aku saya ambil kan. Yang dah juzuk 21. Mudah-mudahan sampailah khatam. Kok sampai khatam ni lagi 9 tahun, setahun sejuzuk. 55 campur 9 berapa tuan? 64 tahun mu ada ke umur dia 64 tu. Kalau tak ada so tuan-tuan carilah orang lain, Ustaz muda sambunglah. Yang penting tuan kita pasang niat nak khatam Al-Quran bukan bacaan tapi sudut tafsiran. Mudah-mudahan kalau kita dikhatamkan awal Allah Ta'ala, niat itu beserta dengan kita sampai ke kubur, dapat kita pahala baca Quran pun dapat, pahala mengkhatamkan Quran dengan tafsirannya pun dapat. Jangan tak ada niat langsung. Makna tak ada niat langsung, tak ada langsung niat dia nak baca surat-surat daripada Allah Ta'ala ni. Tak dipeduli langsung. Jadi kita ada niat itu, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Saya 55, campur lagi 9, 64. Yang dah 64 tu agak-agak apa jadi tu. Ada nyamuk lah mudah-mudahan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuq awladana bin najah fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Lebanon. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.